Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nofara Erisha Leong bersama rakan-rakan saya iaitu Cik Nurul Hayati Farhana serta Trashia akan membuat perbincangan bagi subjek HTV 201 Teknik Berfikir. Kami membuat perbincangan atas soalan yang telah diberikan iaitu Malaysia mempunyai pelbagai jenis perkhidmatan seni dan budaya yang boleh diberi nafas baharu serta dipertingkatkan nilainya sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Dengan menggunakan gaya pemikiran kreatif dan proaktif, bentangkan cadangan anda dengan mengenal pasti cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Terlebih dahulu, izinkan saya menerangkan mengenai apa itu pemikiran proaktif dan pemikiran kreatif. Pemikiran proaktif adalah daya usaha untuk berfikir sebelum sesuatu perkara itu berlaku. Matlamatnya adalah untuk memikirkan kemungkinan yang akan berlaku sebelum perkara itu benar-benar terjadi, memikirkan perkara yang perlu disiap sediakan untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan membuat perancangan pada masa hadapan. Bagi pemikiran kreatif pula, maksudnya adalah keupayaan seseorang untuk menghasilkan dan mencetuskan idea yang baharu dan mempunyai idea tulen yang tersendiri. Hasil idea yang kreatif juga merupakan hasil idea yang diilhamkan sendiri daripada individu atau hasil daripada gabungan idea yang sedia ada. Dan pemikiran kreatif dapat menghasilkan penyelesaian masalah, reka cipta dan sebagainya. Bagi isi pertama, dalam pemikiran proaktif adalah badan-badan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan seni dan budaya perlu bekerjasama dengan agensi seni luar negara. Hal ini kerana apa yang mungkin berlaku adalah perkhidmatan seni dan budaya negara semakin dilupakan dan tidak dikenali. Dan apa yang perlu disedia adalah badan-badan kerajaan dan swasta perlu memperuntukkan dana kepada perkhidmatan seni dan budaya negara. Dan rancangan pada masa hadapan adalah melalui kerjasama ini, pertukaran seni dan budaya negara dapat berlaku. Negara luar dapat didedahkan dengan perkhidmatan seni dan budaya Malaysia dengan sokongan agensi mereka. Sebagai contoh, agensi seni dan budaya negara Jepun memberi sokongan dengan mendedahkan seni penghasilan labu sayang Malaysia di iklan televisyen mereka. Cara ini mampu meningkatkan nilai perkhidmatan seni dan budaya negara sehingga dikagumi masyarakat antarabangsa kerana adanya sokongan agensi-agensi daripada pelbagai negara. Bagi pemikiran kreatif pula, untuk isi pertama adalah badan-badan bertanggungjawab boleh menawarkan perkhidmatan seni dan budaya secara percuma di majlis-majlis bertaraf antarabangsa. Dan ini merupakan pemikiran kreatif dari segi reka cipta iaitu penciptaan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Hal ini kerana perkhidmatan seni dan budaya seperti tarian tradisional kurang dikenali di peringkat antarabangsa. Oleh itu, melalui pemikiran kreatif iaitu cetusan idea baharu, badan-badan tertentu boleh menawarkan perkhidmatan seni dan budaya seperti tarian tradisional secara percuma di majlis-majlis antarabangsa agar nilai perkhidmatan seni dan budaya negara dapat dikenali di negara luar. Negara luar juga berkemungkinan akan tertarik dan menempah perkhidmatan tarian tersebut pada majlis di negaranya pada masa akan datang. Majlis yang boleh menawarkan perkhidmatan seni dan budaya Malaysia adalah seperti Majlis Pembukaan Olimpik, Perasmian Majlis Kerjasama Ekonomi Dua Hala dan sebagainya. Idea ini kami yakin merupakan satu cetusan idea baharu kerana tiada lagi badan-badan ataupun agensi yang menawarkan perkhidmatan seni dan budaya secara percuma di majlis-majlis bertaraf antarabangsa hanya untuk meningkatkan nilai seni negara. Oleh itu, kami memilih idea ini sebagai salah satu daripada idea pemikiran kreatif. Itu sahaja daripada saya. Saya akan mempersilakan rakan saya yang seterusnya untuk meneruskan perbincangan. Sekarang, saya akan menghuraikan isi kedua pemikiran proaktif iaitu dengan menggunakan watak filem animasi Malaysia dalam penghasilan pengiklanan dan perkhidmatan digital. Sebagai contoh,
watak daripada filem animasi lokal Malaysia seperti watak Mat dari Kampung Boy dan juga watak-watak dari animasi Upin Ipin yang popular dalam kalangan masyarakat antarabangsa boleh digunakan dalam penghasilan pengiklanan dan perkhidmatan digital. Penggunaan watak-watak yang popular ini semestinya dapat menarik perhatian masyarakat antarabangsa. Hal ini demikian kerana watak-watak yang popular ini mewakili budaya dan tradisi negara kita. Dengan ini, industri kreatif negara kita bukan hanya dapat menghasilkan sesuatu yang kreatif, tetapi pada masa yang sama dapat menghasilkan sesuatu produk yang bermakna dan unik. Keunikan ini akan semestinya memberi nafas yang baharu kepada industri ini dan seterusnya meningkatkan nilainya sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Seterusnya ialah isi ketiga, iaitu dengan menggunakan unsur-unsur seni kraft tradisional dalam industri reka cipta. Penggunaan unsur-unsur seni kraft tradisional seperti tenunan kain, anyaman, barangan seramik dan ukiran kayu boleh digunakan dalam industri reka cipta untuk meningkatkan nilai industri kreatif negara. Misalnya, penggunaan corak ataupun desain seni kraft tradisional dalam industri hiasan dalaman seperti penghasilan wallpaper. Dalam industri grafik pula, seperti dalam penciptaan ilustrasi, poster dan ciptaan digital, dan boleh juga digunakan dalam industri fashion. Contohnya, konsep ukiran kayu yang digunakan di rumah tradisional orang Melayu yang bermotifkan corak alam semula jadi seperti flora dan fauna boleh digunakan dalam industri fashion untuk menghasilkan pakaian dan desain yang menarik serta unik. Dengan ini, industri kreatif di negara kita dapat diberi nafas yang baharu sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Sekarang, saya akan menjelaskan cadangan seterusnya dalam pemikiran kreatif. Dengan menggunakan unsur-unsur tradisional dalam pengeluaran dan produksi muzik, kita dapat meningkatkan nilai industri kreatif di negara kita. Penggunaan unsur-unsur tradisional yang dipetik daripada pantun dan syair tradisional dalam penghasilan muzik dapat menghasilkan muzik yang unik dan berbeza. Isi kandungan muzik seperti gaya estetik dan lirik lagu yang mempunyai unsur-unsur tradisional secara tidak langsung dapat menyuarakan isu-isu keadilan sosial maupun aktiviti-aktiviti kreatif yang penting untuk kemakmuran masyarakat di Malaysia. Tambahan pula, produksi muzik yang dipengaruhi oleh syair dan pantun tradisional dapat menunjukkan budaya Malaysia dengan mencerminkan amalan-amalan dan interaksi harian masyarakat Malaysia. Kesannya, masyarakat antarabangsa dapat memahami sejarah, budaya dan tradisi masyarakat Malaysia melalui muzik yang dihasilkan. Dengan ini, negara luar semestinya tertarik dengan penghasilan lirik lagu dan produksi muzik yang berbeza dan unik ini. Seterusnya, isi keempat bagi pemikiran proaktif ialah menjana pertumbuhan industri seni dan budaya melalui pendidikan. Melalui penerapan kemahiran keusahawanan berorientasikan seni dan budaya yang boleh diterapkan bermula daripada peringkat sekolah hingga ke peringkat pengajian tinggi. Sistem pendidikan perlu memainkan peranan bagi mencungkil bakat dan menghasilkan modal insan seni kreatif dan budaya yang dapat menyumbang kepada pembangunan industri seni dan budaya sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Dengan ini, kemampuan negara untuk mempertingkatkan nilai seni dan budaya sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa adalah bergantung kepada keprihatinan sistem pendidikan negara yang dapat melahirkan tenaga kerja industri kreatif yang berkualiti pada hari ini. Isi ketiga bagi pemikiran kreatif pula ialah menggalakkan penyertaan kumpulan-kumpulan industri kreatif seni dan kebudayaan bagi menyertai festival-festival seni antarabangsa. Hal ini dapat memastikan industri seni dan budaya Malaysia diterima dan dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Melalui penyertaan ke festival seni antarabangsa ini dapat menyerlahkan lagi identiti imej seni dan budaya Malaysia ke mata dunia. Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil secara kreatif dan proaktif untuk memberi nafas yang baharu kepada perkhidmatan seni dan budaya negara.
Apabila cara-cara ini dipraktikan, nilai perkhidmatan seni dan budaya negara kita dapat dipertingkatkan sehingga dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.